Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 yang akan membentangkan pendekatan nahu tradisional. Sebelum itu, saya ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurhanan Adriana binti Cik Awang, nombor matrik 196525. Assalamualaikum, saya Nur Ajira binti Mahazir, matrik number 196330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihatul Izzah binti Wari, nombor matrik 196103. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fadilah binti Seri Rahna, nombor matrik 196197. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah binti Abu Kasim, nombor matrik 198282. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan masuk kepada pengenalan. Bagi pengenalan pendekatan nahu tradisional, pendekatan nahu tradisional merupakan salah satu strategi pengajaran yang boleh guru aplikasikan dalam pengajaran bahasa Melayu. Pendekatan merupakan suatu panduan atau langkah-langkah bagi pelaksanaan sesuatu teknik yang digunakan ataupun cara-cara sesuatu pengajaran itu dilaksanakan mengikut sesuatu pandangan atau disiplin ilmu pengetahuan tentang selok-belok bahasa. 4 jenis pendekatan yang boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu pendekatan tradisional, pendekatan struktural, pendekatan transformasi generatif dan kasus dan juga semantik. Pendekatan nahu tradisional merupakan satu pendekatan yang mementingkan makna dan tujuan sesuatu bahasa atau menekankan aspek semantik. Dalam pendekatan tradisional terdapat hanya 5 jenis kata iaitu kata nama, kata kerja, kata sifat, kata sendi dan juga kata seru. Di sini, guru-guru boleh aplikasikan pendekatan nahu tradisional dalam pengajaran tata bahasa, dalam pengajaran bahasa Melayu dengan menggunakan teknik-teknik ataupun kaedah yang mereka rasakan paling berkesan untuk diaplikasikan kepada pelajar. Okey, seterusnya kita lihat kepada ciri-ciri nahu tradisional. Okey, ciri-ciri yang pertama nahu tradisional ni ialah dia berdasarkan kajian bahasa berasaskan bahasa tulisan. Yang kedua, huraian bahasa ni bersifat rasional. Nahu tradisional ni dia beranggapan bahawa disiplin lain ni tiada kaitan dengan bahasa. Huraian unsur bahasa ni dia tidak tetap dan tepat. Okey, yang ketiga, nahu tradisional ni dia berpendapat semua bahasa mempunyai peraturan yang sama dengan bahasa Yunani. Serta cirinya yang hanya mementingkan bahasa tulisan dan kajian berdasarkan hukum. Okey, seterusnya, untuk pembelajaran nahu tradisional ni, tujuan pengajaran nahu tradisional ni ialah membolehkan murid-murid tu memahami sesuatu bahasa tu dengan betul. Yang kedua, ia juga melatih murid-murid tu menulis dengan tepat dan betul serta membolehkan murid-murid ni menterjemah bahasa asing kepada bahasa native, itu bahasa ibunda, serta menterjemahkan makna dalam sesuatu bahasa tersebut. Dan yang akhir sekali adalah melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan kata yang luas. Baiklah, seterusnya ialah kata sifat jenis masa. Bagi pendekatan nahu tradisional, kata sifat jenis masa akan dibentangkan. Perkataan sifat jenis masa ini akan menunjukkan waktu-waktu sesuatu perkara itu berlaku. Dalam pendekatan nahu tradisional, penekanan terhadap makna perkataan dan logiknya diutamakan. Setiap perkataan ini mempunyai makna yang tersendiri dan boleh digunakan mengikut logik dan konteks ayat. Seperti yang kita lihat pada kotak di sebelah kanan ini, terdapat beberapa kata sifat jenis masa serta makna. Sebagai contoh, lama membawa maksud panjang masanya, sebentar bermaksud dalam waktu yang singkat dan tidak lama. Bagi membincangkan lebih mendalam, saya akan melihatkan kepada contoh ayat iaitu datuknya telah meninggal dunia dan akan pergi buat selama-lamanya. Selama-lamanya merupakan antara kata sifat jenis masa. Perkataan selama-lamanya dalam ayat ini adalah tepat, sesuai dan betul untuk digunakan.
Hal ini demikian kerana maksud selama-lamanya tepat serta mengikut logik dan konteks ayat. Hal ini demikian kerana perkataan meninggal dunia yang terdapat dalam ayat itu bermaksud akan kekal tidak hidup sampai bila-bila dan membuktikan lagi maknanya logik terhadap perkataan tersebut. Perkataan sifat jenis masa seperti sebentar, sekejap dan seketika tidak boleh digunakan kerana perkataan ini membawa makna sesuatu itu berlaku dalam tempoh masa yang singkat. Teknik yang boleh digunakan bagi pendekatan nahwu tradisional iaitu kata sifat jenis masa ialah teknik latih to be, iaitu sebuah aktiviti pengulangan fakta-fakta yang dipelajari. Tujuan teknik latih to be ialah sebagai aktiviti pengulangan fakta-fakta yang dipelajari untuk mencapai penguasaan kemahiran murid-murid seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting. Seterusnya, murid juga dapat meningkatkan perbendaharaan kata dan meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteks dan situasi yang tertentu. Berikut merupakan antara beberapa soalan latih to be yang boleh dijawab oleh murid-murid bagi mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama ialah keluarga Samad akan berangkat ke kampung kerana hujan pada malam ini sangat lebat. Pada latihan to be ini, murid perlu memilih jawapan yang sesuai dan betul mengikut makna dan logik ayat tersebut. Seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya adalah kata sifat jenis nama. Perkataan sifat juga kita boleh gunakan menjadi nama dan antara ciri-cirinya adalah yang pertamanya, perkataan sifat didahului oleh si berubah kepada nama khas. Sebagai contoh, si cantik. Cantik itu adalah merupakan kata sifat dan apabila kita tambahkan si di depan perkataan tersebut, dia akan berubah menjadi kata nama khas. Seterusnya, perkataan sifat menerangkan maksud leksis perkataan iaitu kosakata itu sendiri, di mana ia menerangkan lagi kata sifat itu dengan maknanya yang tersendiri. Seterusnya, perkataan sifat boleh menerangkan sesuatu perkara yang tidak jelas. Sebagai contoh, terlalu panas, di mana terlalu itu dapat menjelaskan sesuatu keadaan. Dia akan berubah menjadi kata nama. Seterusnya, perkataan sifat boleh menjadi kata ganti nama iaitu penunjuk yang berfungsi sebagai kata ganti nama dan kata sifat. Sebagai contoh yang boleh saya berikan adalah itu cantik. Gabungan antara kata sifat dan kata ganti nama petunjuk, dia boleh dikategorikan dan menjadi nama. Perkataan sifat juga boleh dijadikan sebagai pelengkap atau penerang. Sebagai contoh, guru yang pandai maksudnya pandai itu dia menerangkan sifat kepada guru tersebut. Seterusnya, okey, ini merupakan contoh soalan yang boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran tata bahasa menggunakan pendekatan nahwu tradisional dalam teknik permainan bahasa yang saya akan terangkan sebentar lagi. Okey, dan contoh soalan dia seperti yang kita tengok soalan yang pertama. Cuaca pada hari ini tempat kosong panas dari semalam. Maksudnya jawapan yang telah diberikan itu guru telah mencerahkinkan dan supaya untuk memberi penunjuk kepada murid-murid. Sebagai penunjuknya adalah kata sifat yang menerangkan lagi sesuatu keadaan di mana jawapannya adalah terlalu, di mana terlalu itu menerangkan panas itu. Untuk soalan yang kedua, tempat kosong itu sering berkongsikan tips penjagaan mukanya kepada ramai orang di media sosial. Dia punya petunjuk adalah kata sifat yang didahului oleh si. Sebagaimana yang kita tahu tadi, untuk tahu jawapan dia adalah si cantik, di mana si cantik itu adalah kata nama khas, di mana si bercampur dengan kata sifat. Seterusnya, okey, teknik yang boleh digunakan dalam pendekatan nahwu tradisional ini adalah teknik permainan bahasa. Teknik ini seperti yang kita tahu, teknik ini sangat menarik dan menyeronokkan serta mampu merangsang pemikiran murid-murid dengan baik. Okey, antara langkah yang boleh digunakan dalam teknik ini adalah yang pertama, guru akan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan mengikut kesesuaian bilangan murid.
guru akan menyediakan 10 soalan yang berkaitan dengan kata sifat menggunakan pendekatan nahu tradisional, di mana soalan itu seperti yang saya memberikan contoh sebentar tadi. Seterusnya, guru akan memaparkan satu persatu soalan dan setiap kumpulan diberikan masa selama 1 minit untuk satu soalan untuk berbincang jawapan dengan kumpulan masing-masing. Setiap soalan akan disediakan pembayang sebagai gambaran kepada murid-murid dan setiap jawapan yang betul akan diberikan markah iaitu mata oleh guru sebagai ganjaran. Seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan sambung bagi kata sendi nama. Okey, dalam pendekatan nahu, kata sendi juga merupakan aspek yang penting untuk dibincangkan. Okey, seperti yang kita tahu, kata sendi merupakan kata depan bagi kata nama. Kata sendi juga bertugas sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata-kata ataupun frasa-frasa yang lain. Syaratnya adalah ia harus memastikan iaitu sama jenis, iaitu sama ada dari segi nama dengan nama, perbuatan. Okey, kalau perbuatan ni, contoh kata sendi ni adalah seperti sampai. Sampai ni perkataan asal dia sebenarnya dia adalah kata sendi. Tapi apabila dia ditukarkan dalam bentuk kata kerja ataupun adik belajar sampai ke peringkat universiti. Okey, itu merujuk kepada perbuatan. Okey, seterusnya sifat dengan sifat serta ayat dengan ayat. Kata sendi juga digunakan bertujuan untuk menunjukkan persangkutan di antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Okey, yang ini saya akan terangkan satu contoh ayat. Okey, contohnya, saya harus pandai mengeja dan menulis. Dan contoh ayat yang kedua, isterinya peramah tetapi suaminya pendiam. Jadi untuk ayat pertama, kata sendi yang digunakan adalah dan. Dan di sini menyambungkan perkataan mengeja dan juga menulis. Contohnya, saya harus pandai mengeja. Satu lagi, saya harus menulis. Jadi penggunaan dan di sini membantu untuk menyambungkan perkataan mengeja dan juga menulis. Tapi bagi yang kedua, isterinya peramah sini adalah tetapi. Jika kita tidak meletakkan tetapi di situ, dia tidak akan mewujudkan isterinya peramah tetapi suaminya pendiam. Dia nak menunjukkan hubungan, okey, itu saja. Okey, sebagai penutup, pengaplikasian pendekatan nahu tradisional dalam sesi pengajaran dan pembelajaran topik bahasa Melayu dapat membantu guru dalam menyampaikan pengajaran yang berkesan kepada murid-murid. Maksudnya, pendekatan nahu tradisional adalah sangat efektif dalam membantu guru untuk memudahkan proses pengajaran supaya pengajaran dapat disampaikan dengan bermakna. Terdapat pelbagai teknik, kaedah dan cara untuk guru sesuaikan bagi pengajaran bahasa Melayu menggunakan pendekatan nahu tradisional untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan dan optimum. Guru juga telah didedahkan dengan pelbagai teknik pengajaran abad ke-21 yang menarik dan sangat sesuai dalam mengajarkan aspek kata nama, kata kerja, kata sifat, kata sendi dan juga kata seru. Maksudnya di sini, guru-guru telah sedia maklum dengan kepelbagaian teknik pengajaran abad ke-21. Guru hanya perlu memilih untuk sesuaikan dengan topik pengajaran mereka. Guru bertanggungjawab dalam memastikan murid-murid dapat memahami topik pengajaran dengan jelas dan menguasai keseluruhan pengajaran. Guru perlu bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Melayu. Kita semua sudah sedia maklum bahawa teknologi banyak sangat manfaat yang boleh guru aplikasikan dalam pengajaran. Sekian daripada kami. Terima kasih.